Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnianya pada hari ini 29/12/2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam surah Yasin, surah yang ke-36, ayat 28 dan bermula juzuk yang ke-23. Ayat 28 bermula juzuk yang ke-23. InsyaAllah ayat kita bincang ini sambungan daripada kisah Ashabul Qaryah yang telah membunuh para pendakwah Rasul dan juga sahibu Yasin yang dikenal itu. Ada setengah ulama tafsir kata nama dia Habib An-Najjar, kita kata itulah yang disebut. Maka apakah hukuman Allah ke atas mereka? Hukuman Allah ke atas mereka, apakah hukumannya? Jawabnya, inilah jawapan dia. Ayat 28 sampai 32. Perbincangan kita pada kali siri ini 2832. Bagi jemaah yang ada tafsir, jawi muka surat 956. 956. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. Balik kepada tafsir. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka, dan tidak perlu kami menurunkannya. Para jemaah sekalian,
ayat ini sambung kepada cerita yang lepas. Kalau kita baca separuh itu tak nampak. Tak faham dia panggil. Setelah Allah SWT nyatakan dalam ayat yang lepas keadaan an-nasih asy-syahid, laki-laki yang datang dari hujung negeri memberi nasihat dengan tulus ikhlas, berdakwah, menyatakan keimanannya dan memperkenalkan agama ini, memperkenalkan Allah kepada mereka, maka akhirnya dia syahid, dibunuh. Dan dia telah dibawa ke dalam syurga, roh dia. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kebinasaannya kaum yang telah derhaka, kerah kepala, tak dengar kata. Dan ayat ini merujuk kepada ashab al-qaryah. Maknanya awal dulu kita bincang tentang ashabul qaryah. Kemudian mari cerita waja'a min aqsal madinati. Mari cerita laki-laki pendakwah dari hujung negeri itu. Jadi ayat ini balik semula kepada hukuman apa yang Allah Ta'ala timpakan ke atas apa? Ke atas puak-puak yang kafir itu. Itu dia panggil munasabah. Oleh kerana puak ni kafir, derhaka, membunuh pendakwah, maka Allah SWT turunkan azab, bala yang tak besar sangat tapi mati. Ini cerita kita. Cerita kitanya bala macam tak besar tapi mereka boleh mati. Tengok ayat. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dih. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia mati. Ai ma anzalna ala qaumir rajulil mu'min. Mana dalam ayat ini jelas mengatakan mereka bunuh laki-laki pendakwah itu. Mereka bunuh dia. Lepas bunuh apa jadi? Allah kata, aku tak turunkan sebarang pasukan tentera dari langit. Jadi tak hantar mari malaikat dari langit, pasukan besar tidak ada. Wa ma kunna munzilina lahum, dan kami tak akan turunkan, tidak perlu kami menurunkan bala tentera besar untuk binasakan mereka. Kenapa? Ini perbincangan sedikit. Jadi ada ulama tafsir kata, ma anzalallahu jundan minas sama. Allah Ta'ala tak turun tentera-tentera dari langit untuk membinasakan mereka. Kenapa? Li'annahum ahwanu min zalika wa ahqar. Karena Allah nak tunjuk hinanya mereka, kecilnya kuasa mereka, tak besar sangat. Wal amru kana aisara, orang panggil simple, mudah aja. Orang kata mesej ya, Allah Ta'ala nak binasakan puak-puak ni. Tak payah mari malaikat tentera turun, tak perlu. Cukup. Boleh jadi Allah Ta'ala hantar mari satu malaikat je. Sebab mereka mati dengan saihah, tempikan. Boleh jadi malaikat seorang satu. Kita nak kata malaikat ni seorang ke apa? Malaikat seorang, malaikat satu malaikat. Malaikat ni turun, tempik, mati habis. Tak payah ramai-ramai turun, tak perlu. Ini kata ni ulama, sebab apa Allah nak tunjuk kecilnya puak-puakmu ni. Aku tak hantar tentera pun, kamu sudah mati. Bagaimana kalau turun malaikat yang besar-besar? Bala tentera malaikat yang turun, sudah tentu lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Itu yang pertama. Maknanya ayat ini mengatakan Allah tak turunkan bala tentera di kalangan malaikat untuk membinasakan mereka. Cukup dengan satu dua malaikat datang bertempik, mati habis. Yang kedua, qala Syaukani, dia kata, wa ma kunna munzilin, kami tak akan turunkan, tidak perlu untuk menurunkan tentera, li sabqi qada'ina wa qadarina, kerana Allah dah tetapkan
dalam ilmu Allah bi anna ihlakahum bis-sayhati, mereka mati dengan tempikan suara yang meletusan suara yang kuat, bukan dengan turunnya tentera malaikat untuk menghancurkan mereka. Cukup dengan suara. Masya Allah. Jadi jelaslah kepada kita bahawa Allah nak memperkecilkan, nak menghina puak-puak ashabul qaryah. Cukuplah aku hantar malaikat. Satu yang malaikat pergi tempit, mati habis. Jadi ayat ini pengajaranlah kepada kaum lain bahawa kuasa Allah Ta'ala itu sangat besar. Kuasa Allah Ta'ala sangat kuat. Jangan kamu coba berani untuk melawannya. Jangan coba nak berani. Kalau berani, kena. Jadi kita fahamlah. Daripada huraian ulama-ulama tafsir tentang masalah ini, kami tak turunkan tentera dan tidak akan turun. Tak perlu menurunkan, cukup dengan tempikan saja. Ada yang mengatakan tak turunkan risalah Rasul. Rasul bukan turun. Rasul sudah ada di bumi. Yang turun itu malaikat. Ini menarik juga perbahasan ulama tafsir ni. Dia kata ada yang mengatakan, mana ni kita tengok huraian tafsir menarik. Jadi kalau kata Rasul yang turun, tak boleh. Tak kena dengan suasana sebenar. Wa ma kunna munzilin. Allah Ta'ala kata kami takkan turun, sebabnya cukuplah dengan malaikat yang turun untuk binasakan mereka. Baik. Bagaimanakah kebinasaan ashab al-qaryah? Ashabul qaryah dibinasakan bagaimana? In kanat illa sayhatan wahidah. Kebinasaan mereka. Ini jelas. Ada kalanya Quran sebut jelas. Mereka dibinasa dengan sayhah. Hanyalah dilakukan dengan satu pekikan, letusan suara yang dahsyat. Bunyi itu kak. Rebah habis mati. Berdarah, keluar darah telinga. Kita katalah gambaran kitanya. Bila suara terlalu kuat, berkata pecah anak telinga, pecah dia punya kepala, otak, mati habis. Tuhan ulang di sini. Asayhatan itu satu tempikan, tapi wahidah, sekali je. Ai ma kanat uqubatu ashabil qarya illa sayhatan wa bila tikrar. Tak ulang. Sekali tempit, mati habis. Tidak kata ulang sekali lagi, kok ada yang tertinggal. Takut-takut ada yang orang panggil yang miss daripada suara ni. Tak mati, tidak mati habis dah. Allah kata tak perlu diulang. Fa idzahum khamidun. Maka dengan serta-merta mereka semua senyap sepi, tidak hidup lagi, mati habis, bergelempangan dah mati. Tengok dalam tafsir kata, dalam ini kata, dalam tafsir kata wahidah bila tikrar. Tak mau ulang, tak perlu ulang pun. Mana ayat ni betul-betul Allah nak hinakan puak-puak ashabil qaryah ni. Tak kiralah apa nama kampus malam yang kita sebut. Sebagai ulama tafsir kata Antakiyah, sebagainya kata ni, kita kata oleh kerana mereka ni tidak ulang, tak perlu diulang balik. Kita untuk menyatakan kuasa Allah SWT nak matikan mudah ya dengan satu tempikan. Dan sekaligus nak hina mereka. Hina mereka, tak payah. Mana kalau mari tentera besar serang, kita kata nampak gah, ni tak ada apa, senyap-senyap, zap, tempik, mati habis. Mana buat tu? Mati dah. Mudah sangat. Allahu Akbar. Dia panggil mudah sangat. Ayat 30. Ya hasratan 'alal 'ibad. Sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba yang mengingkari kebenaran. Besar sangat. Siapa dia al-ibad? Sungguh kecewa
eh, sesal. Siapakah al-ibad? Tengok kata Ibnu Jarir, ya hasratan minal ibadi ala anfusihim. Rugilah hamba-hamba Allah Ta'ala yang tak beriman, yang engkar itu, mereka rugi atas diri mereka sendiri, itu rugi atas diri mereka. Wa tanadduman wa talahhufan fi istihza'ihim. Mereka menyesal dulu, aku dulu duk perli Nabi, aku dulu khianat ke Nabi, aku dulu tak dengar kata, kalau dengar ikut nasihat, selamatlah kita. Apa nak buat? Tak nak buat apa dah. Wa qala ad-Dhahhak, ni ulama tafsir kata apa? Innaha hasratun 'alal kufar. Malaikat tu rasa sedih kepada puak kafir ni ketika mereka mendustakan Rasul. Sebab apa? Binasa mati habis lah puak ni. Mati. Macam kita lah juga kan. Bila kita tengok orang kena tangkap, orang dijatuhkan hukuman, kita simpati juga. Walaupun kita tahu mereka jahat, tapi rasa simpati tu ada. Jadi bila malaikat tengok puak ni kena binasa, ya hasratan alal ibad, kesiannya ke puak-puak ni. Itulah ayat, orang panggil ayat cakapannya. Kesian. Itu Dhahak kata yang meluahkan perasaan kesian siapa? Malaikat. Waqila, ada juga yang mengatakan hiya min qaulir rajul, kata-kata laki-laki yang datang daripada Aqsal Madinah tadi. Dia kesian kepada kaum dia, tak dengar kata dia, puakmu nak bunuh juga aku. Kesian habislah. Sebab dia yakin sunnatullah, ketetapan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala letakkan, setiap umat yang derhaka mereka akan binasa. Boleh jadi anak-anak dia ada kat situ, keluarga dia ada dalam kumpulan tu, kenapa dia tak sedih? Ini kata-kata yang ketiga. Waqila, ada lagi ulama tafsir ni dihurai macam-macam. Qila humul kufar al-mukazzibun. Kaum tu kaum kafir, al-ibad tu rasul. Jadi bila rasul-rasul ni tengok mereka dibinasakan, ketika itulah mereka rasa kesian kepada puak-puak ni. Ada yang mengatakan penyesalan itu di akhirat. At-tahassur al-waqi', setelah mereka dibinasakan ataupun setelah mereka mati, ketika itulah mereka akan rasa apa? Rasa menyesal yang tidak berguna. Tuan-tuan tandalah semua ni sesuai belaka kita kata, di atas dunia pun ada yang simpati, ada yang sedih dengan peristiwa yang berlaku. Cuma dalam ayat ini ulama tafsir tak sebut tentang apakah masir tiga orang rasul yang datang itu. Apakah masir? Dia tak sebut. Kita pun tak korek banyak. Yang pentingnya sahibu Yasin ni rajul ja'a min aqsal madinati. Laki-laki ni yang menjadi watak perbincangan dalam ayat ini. Wallahu alam tentang tiga orang rasul. Sebab macam dia putus dah cerita dia. Rasul tiga orang, mereka ancam nak bunuh, sama ada dibunuh, tidak dimaklumkan. Tapi yang laki-laki ni dibunuh. Baik. Ya hasratan 'alal ibad. Sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba yang mengingkari kebenaran. Tadi kita sebutlah, ada kata laki-laki itu sedih, ada kata malaikat simpati. Yang pentingnya satu kekecewaan yang berlaku kepada puak-puak yang engkar Rasul. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang kepada mereka seseorang Rasul, melainkan mereka mengejek-ngejek dan memperolok-olokkannya. Mari Rasul, perli main. Ejek-ejek, olok-olok, kata kok cukuplah. Kan? Apa mereka tak kata.
Maknanya mereka di dunia dulu, mereka perli Rasul-Rasul, mereka khianat kepada Rasul, istihza' ni orang panggil menghina lah, troll. Zaman kita ini mentrolkan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, itu apa dah troll? Habislah perbuatan jahat mereka telah mengundang kecelakaan kepada mereka. Ayat 31. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Tidakkah mereka mengetahui? Dia panggil istifham, tanya tapi bentuk ingkar. Tidakkah mereka mengetahui? Mu tak tahu ke? Gitu cara dia. Berapa ramai umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Apa sebab? Annahum ilaihim la yarji'un. Umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka, bahkan kembali kepada kami masing-masing menerima balasan. Mana orang mati ni tak akan hidup balik. Itu maksud dia. Ayat yang lepas, Allah ceritakan umat-umat yang terdahulu. Jadi dia nak beri peringatan kepada umat sekarang. Mu jangan baca cerita je, habis cerita senyap. Tak. Cerita itu untuk pengajaran, untuk iktibar. Bukan Allah Ta'ala bawa cerita ni saja-saja kata orang. Cerita orang menyesal, tapi tak ada apa lah. Jadi cerita itu adalah merupakan cerita apa? Cerita yang memberi iktibar dan pengajaran kepada orang yang kemudian. Habis dah dia. Mereka tak akan balik semula. Tak balik semula. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan apa? Dan tidak ada satu pun makhluk melainkan dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Tengok perbincangan ulama ayat 31 dan 32 ini. Alam yarau, balik semula 31. Alam yarau, tidakkah mereka mengetahui? Dia kata apa? Mereka itu waktu turun ayat ni, Allah tujukan kepada kufar Makkah, puak-puak kafir Makkah, kafir Quraisy. Itu puak-puak kafir Quraisy ni tak tengok ke? Ada kata kafir Quraisy dan segala jenis maknika kafir yang ada atas dunia pada saat itu, dan yang ada sekarang ni pun. Masuk sekali. Adakah mereka tidak tengok ataupun tak dengar? Kita ni dua kan ilmu ni. Kata di para ulama, kita ni menerima ilmu melalui dua. Sama ada kita tengok sendiri ataupun kita dengar daripada sumber yang dipercayai. Macam kita hari ni, kita tak tengok semua kebinasan orang dulu, tapi kita percaya dengan Quran yang menceritakan kepada kita. Kita percaya kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tengok tak? Hak kita tengok sekarang. Sekarang ni pun kita tak tengok juga. Kita tengok melalui media, melalui berita. Sahabat-sahabat kita di kawasan yang ditenggelam air, Allahu Akbar, ada seluk sampai sakat lutut. Macam mana nak bersih? Allah, kalau tak adalah kawan-kawan yang datang tolong bersihkan, sahabat-sahabat seperjuangan, seagama, kawan-kawan mari tolong, sudah tentu mereka akan keletihan yang amat sangat. Jadi kita kena bantu. Itu kita tengok. Tapi cerita orang dulu tengok macam mana? Itu dia panggil melalui sama'i. Kita dengar. Ada cerita yang kita lihat, ada cerita yang kita dengar.
Jadi dalam ayat ini kata alam yarau, apakah mereka tak tengok? Jadi tengok di sini sama ada tengok sungguh, tengok kesan. Ketika mengembara ke Syam, ke Yaman, mereka tengok kesan. Kesan apa yang berlaku, itu kesan. Ataupun mereka tengok sendiri kebinasan orang depan mata dia. Ataupun yarau dengan mana ya'lam, alam ya'lam. Apakah mereka tak tahu? Jadi kita kena tengok. Alam yarau bermakna alam ya'lam. Apakah mereka tak tahu? Umat-umat yang terdahulu yang telah kami binasakan. Sebab apa binasa? Bisababi takzibihim. Dengan sebab mereka mendustakan ayat Allah. Au bistihzaihim. Ataupun dengan sebab mereka perli. Menghina. Orang Kelantan kata nganyi. Ingat dia. Nganyi kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kaifa lam takun lahum raja'atun ilaihim. Kenapa mereka tak kembali semula? Tak ada balik dah, sudah mati. Nak balik apa? Kata ulama tafsir, annal muhlakin la yarji'una ila dunya. Ayat ini menjelaskan bahawa orang yang sudah mati tak akan balik ke dunia balik. Tak balik dah dia. Tak balik dah. Nak balik ke mana? Kalau kita buka kubur, tak keluar juga buat dia tu. Allahu Akbar. Ada juga pandangan mengatakan annahum ilaihim la yarji'un, mereka tak kembali setelah diberi nasihat. Puak-puak dibinasa tu asalnya telah diberi nasihat. Telah bagi nasihat, tapi la yarji'una an mazahibihim al-khabithah. Mereka tak undur, tak tinggal, tak kembali daripada pegangan buruk mereka kepada ajaran Nabi. Itu ada juga huraian begitu. Kita kata semua huraian itu boleh pakailah sesuai dengan keadaan yang berlaku. Sebab itu ayat Quran dia ijmal, dia mari secara umum cerita dia supaya kita berfikir, supaya kita bermuhasabah, tadabbur, apa bentuknya kebinasaan ni? Kenapa Allah binasakan mereka? Dan apa jenis senda main, ejekan yang mereka buat pada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sekarang ni pun ejek-ejek ni kuat juga ni. Mengejek Islam ni tak betul lah apa benda. Allahu Akbar. Kita pun tak tahu apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada umat ini. Setelah mereka derhaka, tak dengar kata, apakah bentuk kebinasaan? Wallahu a'lam. Cuma kesan daripada rahmatan lil alamin itu berlaku. Kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Ulama tafsir kata maksud dianya tidak dibinasakan umat ini keseluruhannya, total. Tak ada. Tapi sikit-sikit ada. Dia ambil banjir sikit, ambil gempa bumi, ambil dengan tsunami, kemarau. Adalah benda-benda yang berlaku, tapi tidak terlalu besar sebagaimana umat yang terdahulu. Tidak keseluruhan maksudnya. Baik. Habislah kita. Setelah Allah Ta'ala cerita tentang puak-puak jahil, mereka tidak peduli dengan kebinasaan asalkan boleh ikut hawa nafsu. Sebab apa? Sebab mereka tak percaya dengan bangkit semula. Ini punca dia. Para jemaah, tanda. Kenapa orang kafir itu berani lawan? Sebab dia tak percaya dengan bangkit semula. Bagi dia, puak-puak ikut hawa nafsu, dia kata apa? Mautatan wahidah fi lahzatin yasir ahwanu min hamlin nafsi ala ma la turid. Kita mati dalam keadaan berprinsip lebih baik daripada kita ikut duduk di bawah tekanan yang kita tak suka dengan dia. Manakala dia kata aku baik mati daripada hidup. Mati aku mati, tapi hidup hina. Ikut awak punya ajaran, ikut awak punya. Jadi puak ikut awak sunni, dia kerah kepala, dia kata mati tak apa, tapi nak ikut awak tak. Nak mengaku tidak.
Nak tunduk pada kamu? Tidak. Jadi dia sedap lah cakap. Sebab apa sedap? Sebab dia tak percaya pada hidup semula. Tapi bagi kita orang beriman, kita orang mukmin, kita ada akidah, ada tauhid bahawa kita akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala hidup balik. Jadi ini yang kita takut. Kalau setakat mati, habis. Orang ke bumi ni jenazah, habis cerita, tutup file kata orang. Selesai. Tapi masalah lepas mati tu bukan senang. Bermula dengan azab kubur, soalan dalam kubur. Sayyidina Uthman satu hari duduk tepi kubur menangis. Orang kata, ya Uthman, Tuan ceramah tentang syurga neraka tak menangis, tapi duduk tepi kubur, kenapa menangis? Sampai basah janggut. Uthman kata, kaifala abki, bagaimana aku tak menangis? Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Allahu akbar. Kubur adalah lubang pertama perjalanan menuju ke akhirat. Siapa dia selamat di sini, fama ba'dahu aisar, selepas daripada itu lebih ringan. Tapi kalau jam di kubur, habis soal air dahsyat. Maka kita yang yakin, yang percaya kepada dibangkit semula, al-imanu bil yaumil akhir, kita percaya azab kubur itu benar. Ini yang kita duduk jaga diri ni. Yang kita duduk cari benteng untuk menyelamatkan kita daripada disentuh oleh api neraka. Jadi puak ni tak ada apa. Dia kata, apa awak? Apa cakap banyak. Tak ada orang-orang yang pergi tak balik-balik pun. Itu orang dulu. Orang zaman kita ni cakap lain. Dia kata, kubur masing-masing lah bang. Awak peduli apa dengan aku? Kubur masing-masing. Lagilah. Kalau orang cakap kita akak bangkit kubur masing-masing, tinggalkanlah. Dia panggil qalu salama, cukup. Cakap dengan dia pun tak ada faedah juga. Cakap tak ada faedah. Macam dengan bercakap dengan buat ajaran sesat ni. Dia duk tafsir Quran ikut alat kemaluan ni. Ini bercakap dengan orang gila ni. Allah irham bapak saya, di awal tu munculnya ajaran hakikat. Dia dipanggil untuk bertemu dengan puak-puak ni di Kota Baru. Waktu tu saya ingat lagi, saya yang pandu kereta lagi. Tapi kita tak boleh masuk lah, kita budak doa, dengar, menunggu keputusan apa yang berlaku. Akhir kali sampai setengah malam tak habis-habis. Jadi syekh-syekh, tuan-tuan guru yang ada dalam mesyuarat, dia kata ni cakap dengan orang gila lagu ni. Tak habis-habis. Tapi masalah hak gila ni ramai pengikut. Follower ramai pula sekarang. Nak kata apa? Kita masih menunggu keputusan keras daripada pihak pemerintah untuk membenteras seperti ini. Tapi membiarkan orang bercakap tak tahu apa, rakyat makin celaru, makin tak tahu nak ke mana. Pihak berkuasa diam. Allahul musta'an. Baiklah. Kita kata sebagaimana kata Nabi Yaqub, innama ashku basi wa huzni ila Allah. Kita mengadulah kepada Allah Azza wa Jalla supaya jaga akidah umat ini daripada diselewengkan oleh orang-orang yang penyeleweng. Nak kata apa? Jadi itulah humatul akidah, penjaga-penjaga akidah. Dia dilantik oleh pihak pemerintah, kena bertanggungjawab. Besar tugas kamu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak main peranan untuk menyelamatkan kepahaman masyarakat. Dia duduk main, dia tuduh orang ya. Orang betul-betul macam ni, tak ada bunyi pula semangat. Demikianlah. Dia kata apa ni? Mutaba'atil hawa, dia kata mati sekali lebih baik daripada hidup atas dunia ni hina lama. Sedap ayat dia. Ayat terakhir kata apa? Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami, semuanya di bawah hadir untuk menerima balasan. Itulah akidah kita. Inilah kepercayaan kita bahawa kita semua akan mati dan kita semua akan dibangkit oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu, untuk dihisab,
untuk dihitung, untuk diaudit semua yang kita buat di atas dunia. Abu Anas kata, suratan amalan yang kita nak baca di akhirat esok, depan Allah, kitalah penulisnya. Tuan-tuan dan puan-puan, suratan yang kita nak baca di akhirat esok depan Allah, suratan amalan, kitalah penulisnya. Tuan dan puan, tulis apa sekarang atas dunia? Bahagialah mereka yang safahat, lembaran rekod hidup dia penuh dengan kebajikan, dan celakalah bagi orang yang rekodnya penuh dengan kejahatan. Na'udzubillah. Mari kita catat amalan kita, rekod amalan kita dengan kebajikan. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah tafsir ringkas ayat 28 hingga 32. Pendek ya. Ayat pun pendek, huraian dia pun taklah panjang sangat. Baik, sekarang ni kita pergi kepada Al-Fawaid At-Tarbawiyah. Faedah dari sudut pendidikan apa yang kita dapat kutip. Yang pertama Allah Ta'ala sebut, Alam yaro kam ahlakna qablahum minal qurun. Adakah mereka tak tengok? Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak, berapa ramai umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Ayat ini tanda cakap, yajibu alal insan an yanzura wa ya'tabir. Setiap perkara kita kena tengok kesan daripada peristiwa itu. Kita tengok kepada awaqib, kesan daripada apa yang berlaku, dan apakah pengajaran yang boleh kita belajar. Karena istifham huna, alam yarau. Adakah kamu tak tahu ataupun kamu tak tengok? Dia kata istifham, tanya tapi bentuk takrir. Mu tahu. Itu maksud dia. Kamu dah tahu. Soalan tu berbentuk, kamu tak tahu ke? Mu tak tengok ke? Mu tak dengar ke? Maknanya macam kita marah anak kita kan. Lepas pada anak kita rebah ke apa, kita larang tak. Mu tak dengar aku ayat apa? Mu tak tahu. Ayat ni panggil istifham, tapi mufidul taubih, berbentuk celaan. Mu tak tahu. Kamu tak hirau, mu tak reti bahasa. Itu bahasa kita lah. Tubik bahasa Kelantan jaga-jaga. Bahasa sedap sikit. Baik. Mana kalau kita sudah tengok, kenapa kita berani pula pergi langgar SOP dia tu? Jangan langgar. Yang kedua, campur dah saat ni. Yang pertama, tuan-tuan tulis mula. Yang pertama, setiap orang mesti tengok kepada, dia panggil ainul i'tibar. Kita tengok segala perkara itu dengan mengambil pengajaran. Satu. Yang kedua, istifham tu. Istifham, soalan. Ayat berbentuk soalan di sini, tapi sebenarnya dia punya kesan dia takrir, nak menetapkan bahawa mu tahu. Kamu sudah tahu. Bila ayat soalan, bahawa orang ini sudah tahu, ulama kata mufidul taubih. Ayat ini memberi kesan celaan kepada orang tu. Mu tahu ke tidak? Awak dah tahu. Macam kita lah, kita surat dah hantar, surat pekeliling dah bagi, kan? Amaran dah dikeluarkan, tapi dia buat juga. Jadi orang tanya lah, mu tak tahu. Awak tak tahu? Ke buat tak tahu? Buat tak erti je. Jadi ayat tu lebih kepada celaan. Sebab kamu dah tahu, maklumat sudah sampai. Allah, itu dia, itu yang nombor dua. Susun baliklah ayat tu biar sesuai dengan nombor kita. Yang ketiga, wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Allah Ta'ala kata, jami' semua kamu tu ladaina muhdharun, kamu akan dibawa mari. Muhdharun, kamu akan dibawa ke tempat perbicaraan. Ulama tadabbur kata wujub al-isti'dad li hadzal yaum. Wajib setiap orang buat persiapan untuk menghadapi saat yang kawat itu. Allah Ta'ala tak cerita saja ayat ni.
Bukan kata dia cerita saja suruh kita dengar je. Ada akhirat lah. Dengar, buat persiapan. Macam sehari dua ni timbul amaran banjir. Bila timbul amaran banjir, apa patut kita buat? Apa dik disebut? La ya akhi. Tengok keadaan lah. Kalau nampak langit dah gelap, air dah mula naik, barang-barang dokumen-dokumen penting masuk dalam satu bekas, dalam beg. Kalau boleh beg galas yang mudah kita apa-apa emergency kita boleh tak atas belakang, kita buat lari. Itu dia panggil, maknanya kita dah dapat amaran, buat persiapan. Dapat amaran, buat persiapan. Sebab pengalaman-pengalaman yang lepas kita kena belajar. Ini pengalaman saya dulu, kita ada pengalaman, tempat kita tak pernah banjir. Barang-barang yang sangat berharga seperti eksternal, alat-alat komputer, kita pegang dah tangannya. Tak masuk dalam beg. Akak tak atas almari. Lepas ni. Maknanya kalau masuk dalam beg, lari sekali dengan kita, tak ada lah. Maklumat tu tak hilang. Ini hilang habis dah. Apa dia surat-surat lama, maklum dulu, habislah ke. Sebab kita tak ambil pengajaran. Jadi orang sekarang yang kemudian ni, ambillah pengajaran. Ni asyik duk terus je apa pedahnya. Maknanya kita ambil pengajaran bahawa kalau berlaku macam ni kita buat persiapan. Sekurang-kurangnya surat menyurat yang rasmi-rasmi masuk dalam satu bekas, dalam satu beg, apa-apa terjadi kita masuk dalam, kita boleh hangkap pergi. Jadi bersedia cepat. Jangan malu. Setengah orang ni nak mindah dah. Bukan nak mindah dah, buat persiapan. Kalau dia mari kita cepat boleh pergi. Jadi kita kena tahu. Sekarang ni kita dah tahu. Allah Ta'ala sebut wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun, semua akan datang. Habis kita nak pergi buat apa lagi jumpa Tuhan? Nak pergi buat apa kalau tak ada persiapan? Allah. Salah satu daripada tanda mati baik, husnul khatimah. Doa belaka ya Rabb, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah. Mati yamutu bi araqil jabin. Orang ni mati terpecik peluh, keluar peluh di dahi dia. Sebab apa? Terlalu sakit. Sakit dia habis dah, tak cerita dah. Ada ulama menghuraikan bahawa keluarnya peluh sebab ketika roh dia dibawa, nak bawa naik ni, dan dia sudah nampak tempat duduk dia dalam syurga, ketika itu dia terasa penyesalan, malu kepada Allah. Nikmat Allah Ta'ala bagi banyak, tapi persiapan untuk bertemu Allah Ta'ala sangat rendah. Kita semua akan berharapan dengan Allah Azza wa Jalla. Buatlah persiapan. Bukan sekadar tahu cerita, tak ada apa-apa istiadat lah. Jadi kita buat istiadat, buat persiapan. Yang keempat, kita pergi pada fawaid al-ilmiyah. Allah kata apa? Wa ma anzalna ala qaumin min ba'di min jundin minas sama. Aku tak turunkan tentera dari langit. Siapa dia tentera langit? Annal malaikata mahalluhum as-samawat. Malaikat ni dia punya base tapak dia duduk di langit. Dia punya pengkalan duduk di langit. Mereka duduk di langit. Dia turun buat kerja ya di bumi. Turun. Malaikat pagi ni turun subuh ni. Dia catat amalan dia, jaga kita sampai petang. Petang dia balik, malaikat lain pula turun. Jadi kerja malaikat turun naik sebab mereka punya pengkalan di langit. Sebab itulah uli ajnihatin, dan kita baca dekat dalam surah dulu, surah Fatir dulu, malaikat yang mempunyai sayap dia ni laju naik ke langit sekejap. Dia turun naik tu biasa ya bagi dia. Kita naik tangga pun sakit lutut dah. Malaikat naik ke langit. Allahu Akbar. Jadi malaikat ni turun naik biasa, kan? Dari langit ke bumi. Dan kerja dia banyak. Dia mari menjalankan tugas jaga kita. Ada malaikat yang tugas duduk di pintu masjid, catat amalan siapa dia masuk awal, masuk kemudian. Sebab tu hari Jumaat kena pergi awal. Bila khatib naik mimbar, malaikat pun tutup buku, masuk pergi dengar khutbah. Awak yang mari kemudian tak ada lagi. Telur pun tak dapat. Itu yang keempat. Yang kelima, wa ma anzalna. Ayat
28. Ayat wa ma kunna munzilin di akhir ayat yang sama. Maksudnya isyarat bahawa Allah SWT bila dia turun tentera ni apabila berlaku peristiwa besar. Peristiwa besar. Sebagaimana yang berlaku pada Nabi SAW. Oleh kerana Nabi ni Sayyidul Anbiya, Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, contohnya ulul azmi minar rusul. Ketika itu barulah Allah hantar mari pasukan malaikat yang tentera, malaikat yang besar untuk support, beri sokongan, semangat pada Nabi SAW. Padahal kalau malaikat Jibril seorang dia pun boleh dia nak binasakan buat kafir itu, tapi Allah hantar mari biar nampak gah, kata orang. Ni tentera yang ikut Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana berlaku pada Nabi dalam peperangan Badar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aku hantar malaikat. Berapa ribu malaikat Allah hantar mari. Sahabat kata kami kami sedang kejar kafir. Kejar. Tiba-tiba bunyi suara aqdim haizum. Sab. Orang kita kejar tadi, bob, rebah. Rupanya malaikat yang pukul dia. Jadi kata di ulama tafsir, mayat kafir yang dipukul oleh malaikat tu ada kesan macam terbakar gitu. Berbeza dengan mayat yang dipukul dengan pedang oleh tentera Islam, manusia. Semua tentera Islam, tapi ini malaikat ini. Maknanya kesimpulannya Allah Ta'ala turun malaikat ini min azaimil umur. Maknanya kalau benda tu besar, baru dihantar mari batalion daripada malaikat nak nampakkan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana berlaku pada Nabi dalam peperangan Badar, dalam peperangan Ahzab, dan juga telah berlaku pada kibar al-anbiya seperti ulul azmi, berlakunya kepada Nabi Musa, berlaku kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu. Jadi dalam ni Allah kata aku tak hantar tentera. Cukuplah malaikat seorang turun, bagi tempikan mati habis. Maknanya Allah pada nak cerita lekeh. Apa panggil lekeh ni? Kalau kata kemesek, maknanya muni kecil sangat lah. Tak sedar tunjuk besar kepala. Gitulah. Kan? Menariklah kita perbahasan ni. Yang keenam, in kanat illa sayhatan wahidah. Kebinasan itu berlaku dengan hanya satu pekikan, letusan suara yang kuat, bunyi mati habis. Bayan Allah Ta'ala nak nyatakan bahawa hina segala makhluk itu berdepan dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah Ta'ala ulang balik, sayhatan wahidah la tikrar. Sekali tempik mati habis dah puakmu tu. Tak perlu pada diulang balik tempikan yang kedua, yang ketiga, tak perlu. Sebab apa? Sebab benda tu kecil bagi Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Qamar ayat 50 Allah kata wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar. Arahan aku tu lamhah, mana macam sekelip mata ya. Sekali aku itu satu arahan cukup. Menarik. Baru kita rasa keagungan Allah Azza wa Jalla itu. Kerdil, kecil, mesek ada belakang. Yang penting pokokmu itu tak saudara. Tak payah tentera marilah pakai gitu ya. Yang ketujuh, ya hasratan 'alal ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ruginya hamba-hamba Allah Ta'ala yang derhaka. Setiap mari Rasul, mereka istihza. Ayat ini, kita belajar bahasa sikit tuan-tuan dan puan-puan. Ngaji nahwu dia panggil. Nassun sarihun fi takzibil umam. Ayat ini menjelaskan bahawa semua Rasul, 300 berapa belah orang itu, semuanya berhadapan dengan pembohongan, penentangan daripada kaum dia. Semua Rasul. Sebab itu kata ulama usul, an-nakirah fi siyaqin nafi
idza zidat qablaha min fahiya nasun sarihun fi umumin nafi. Itu bahasa Arab kata. Mana satu kalimah nakirah. Rasul. Dia kalau makrifah dia ada alif lam. Ar-Rasul. Ni Rasul. Tak ada alif lam. Itu dipanggil nakirah. Nakirah. Depan dia ada huruf mim. Huruf min. Min. Dari Rasul. Itu menunjukkan bahawa umum. Tak ada Rasul. Kecuali semuanya dihina oleh kaum dia. Allahul Musta'an. Tidak ada mana-mana Rasul. Tidak ada mana-mana Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kecuali dihina oleh kaum dia. Yastahzi'un. Diperlimain, diperlekeh oleh kaum dia. Allahul Musta'an. Maka kali kita hari ini, kita sebagai pendakwah yang membawa ajaran Rasul juga akan dihina oleh orang. Sabarlah. Sabar. Sebab itulah sahabat-sahabat saya ada yang rasa letih, kan? Ada yang rasa penat dah dengan timbul macam-macam ajaran yang ada sekarang yang tak ikut sunnah ini. Tunggu pihak berkuasa diam, mereka lebih keras kepada orang lain, kan? Macam-macam arahan yang arah tu arah ni. Kita kata tuan-tuan sabarlah. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, pejuang yang menegakkan sunnah qalil fasbiru. Sabarlah kerana orang yang menegakkan sunnah itu tak ramai. Jadi apa boleh buat? Kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga sahabat-sahabat kita yang nak dengar kata, yang nak belajar, kita teruskan perjuangan. Orang lain itu apa boleh buat, kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang ke-8, annahum ilaihim la yarji'un. Mereka tak akan kembali lagi kepada dunia ini setelah mati. Ayat ini dia panggil raddun. Rad nak menolak satu pahaman puak-puak Syiah. Syiah ataupun puak Rafidah, dia panggil akidah raj'ah. Apa dia raj'ah? Imam dia ni, imam besar dia, imam 12 ni, dia panggil kalau mati pun dia balik semula ke dunia. Itu dipanggil puak Syiah, akidah raj'ah. Puak Syiah. Dia kata mazhabun yu'minu birruju' ila dunya ba'dal maut. Lepas pada mati balik semula ke dunia. Atau kembali balik imam selepas daripada mati. Selepas daripada hilang. Pelopor pertama kepada gerakan jahat ini nama dia Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Pengasas yang memunculkan ajaran agama Syiah Rafidah yang mengatakan bahawa imam mereka hidup balik. Dan golongan-golongan yang terpengaruh dengan puak-puak ni. Ada. Apa dia? Ada, saya tak sebut nama kumpulan. Tapi tuan-tuan boleh kesan. Waktu Tok Syekh dia mati dulu, dia kata Syekh ni pergi sekejap ya balik mula. Ni akidah raj'ah ni masuk dalam sekumpulan daripada ajaran tarekat-tarekat yang pelik-pelik yang. Sebab itulah tarekat tu banyak. Dalam senarai yang dikeluar oleh JAKIM, oleh Majlis Agama Islam. Saya ada buku ajaran sesat di negeri ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam blog Abu Anas tu, cari ajaran sesat yang dikeluarkan oleh Majlis Agama. Ada senarai kumpulan-kumpulan sesat. Dia panggil puak-puak demo ni, bagi dia Tok Syekh dia tak mati. Kita tanam tu dia hidup balik. Ini dia panggil akidah raj'ah. Jadi ayat ini menafikan orang mati boleh hidup balik semula ke dunia, tak mungkin. Ini ada kepercayaan. Malah jemaah roh mari tunggu atas atap rumah. Nak tengok anak dia ni buat gapo. Macam-macam lah. Nak ikut puak-puak ni tak penat kita. Ni ajaran terbaru yang sedang sibuk ni. Ajaran ni lah hakikat ni. Hakikat mak lipat dia panggil ni. Ni berat kan. Tuan-tuan ambil perhatian besar lah. Kita kata main-main tapi dia punya pengikut melalui internet tu ramai. Walaupun tafsir ayat Quran ikut ke nafsu, ikut apa ni alat kelamin, alat jantina ni. Apa ayat tafsir bismillah dengan banyak ni? Baiklah. Yang ke-9, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama.
Allah kata apa? Aku tak turun dari tentera dari langit. Ulama kata apa? Li'anna sami'. Ayat ini permulaan semula. Tengok dalam ayat tadi, mula-mula cerita tentang ashabul qaryah. Kemudian waja'a min aqsalih. Terhenti sekejap. Dia datang ayat laki-laki yang mari itu. Kemudian ayat yang kita baca hari ini undur balik. Sebab tuan-tuan dan puan-puan pasti tertanya-tanya. Apa jadi dengan ashabul qaryah? Apa jadi dengan penduduk kampung yang menghina Islam itu? Yang telah derhaka kepada Nabi, yang telah membunuh pendakwah. Jawabnya Allah Ta'ala jawab hantar mari sini. Hantar mari sini dia panggil istinah bayani. Penjelasan daripada awal semula. Bahawa pendakwah itu telah dibunuh. Dan kaum dia telah dibinasakan dengan sayhah. Telah dibinasakan dengan sayhah. Ini ayat ni, ayat Quran ni susunan dia Allah ajaib tuan-tuan. Tengok. Dia mari daripada awal, berhenti tengah pusing balik, buat keputusan. Mereka sudah mati. Sayhatan wahidah. Habis. Terjawablah kepada kita. Ya, cuma tak terjawab cara sorehnya, kemana pergi 3 orang Rasul. Baik. Yang terakhir, yang ke-10. Allahu Akbar. In kanat. Tengok. Dalam surah Yasin ni dia sebut 2 kali. Sayhatan. Tanda tuan-tuan. Sayh in kanat illa sayhatan wahidatan. Ayat 29. Kebinasaan mereka hanya laku dengan satu pekikan suara yang dahsyat sekali ya. Fa'izahum khamidun, itu ayat 29. Dan sekali lagi Allah ulang pada ayat 53 nanti. In kanat illa sayhatan wahidah. Fa'izahum jami'un ladaina muhdarun. Hak ni ayat 29. Fa'izahum khamidun. Tempikan yang pertama, sekali tempik ni mereka bergelimpangan mati habis. Mana hak ni hak mati. Ayat 59, fa'izahum jami'un ladaina muhdarun. Bila dia tiup tunai sangkakala yang kedua, semua bangkit balik, hidup balik. Sebab itu dia kata muhdarun, mereka akan datang untuk perbicaraan di mahsyar. Maka ulama kata laisa bitikrar. 2 ayat ni 29 dengan 53 tidak berulang. Ayat 29 cerita ashabul qaryah yang telah dimatikan. Ayat 53 cerita an-nafkhah, tiupan serunai yang kedua, Israfil, yang menghidupkan balik semua manusia. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, ilmu tadabbur ni luas. Mudah-mudahan makin kita tenggelam dalam ilmu ni, makin mantap kepahaman kita kepada kalamullah dan makin tinggi keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tamat dulu 10 perbicaraan kita, mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 33 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.